Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Harapnya semua dah makan malam, dah rehat-rehat. Malam ni kita ada banyak live Ada banyak program malam ni. Ada banyak drama yang disiarkan secara langsung, ada banyak talk show. Dan saya rasa ada 2-3 perlawanan Piala Malaysia. Jadi ada banyak event yang sedang berlangsung pada ketika ini dan kita harap tuan-tuan boleh dapat share dan like program kita ni. Baik, pada malam ni kita akan bercerita tentang apa yang banyak dikatakan oleh pihak sebelah sana. Contohnya, kerajaan hari ini tidak ada hala tuju ekonomi. Tidak ada perkara yang dicapai setakat 8 bulan pemerintahan kerajaan perpaduan. Jadi hari ini kita nak bagi penjelasan satu persatu apa yang telah kita lakukan, apa yang kerajaan telah lakukan, apa yang PMX telah usahakan sehingga hari ini kita melihat keadaan negara kita agak stabil, stabilize dan kita tengok harga barang pun dah semakin membaik. Jadi hari ini kita bersama dengan tokoh-tokoh yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing yang boleh membantu memberi pencerahan terhadap apa juga isu yang dimainkan. Baik, pada sesi malam ini kita amat bertuah kerana kita ini ada bersama menjemput sebelah kiri saya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Apa khabar, Dok? Sihat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, Dr. Azlan. Ini bekas Menteri Kesihatan yang kita dulu, kalau kita masih ingat di mana COVID mula take off pada ketika itu. Datuk masa tu Menteri Kesihatan. Betul, tapi malam ni nak cakap pasal ekonomi pula. Kita pasal ekonomi pula. Okey, nanti kita sembang-sembang lagi. Dan di sebelah Datuk Seri Dr. Zul ialah orang yang tak asing lagi, iaitu Tan Sri Irwan Seriga. Apa khabar Tan Sri? Khabar. Dan pada siapa yang tak kenal, yang masih belum kenal, Tan Sri Irwan adalah bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan, orang yang membuat polisi yang menjaga khazanah negara pada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Baik, Datuk, macam saya bagi tahu tadi, banyak perkara yang dimainkan, yang diceritakan kepada orang kampung khususnya. Berbanding dengan orang yang berada di bandar yang dapat maklumat. Mereka pergi ke kampung-kampung, mereka kata kita hari ini rakyat dibohongi, undi lain dapat lain, kemudian dapat undi yang kerjanya berbohong setiap hari, yang kerjanya berceramah hari-hari, tak buat kerja di Kementerian Kewangan. Jadi kita nak start with kita punya discussion ni, sebagai orang yang agak lama juga dalam politik ni. Bagaimana Datuk Seri memerhatikan perjalanan kerajaan Madani setakat 8 bulan kerajaan ini ditubuh? Sila. Baik, terima kasih Dr. Azlan, Tan Sri Irwan. Assalamualaikum dan salam Madani semuanya. Baik, ya dalam musim-musim pilihan raya dan peluang untuk membuat penerangan ini, saya mula dengan menyebutkan betapa setelah berlalu 8 bulan, kurang lebih pentadbiran pemerintahan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan Madani, yang pastinya bermula dengan cabaran yang sangat besar. Sebabnya kita baru keluar daripada pandemik ataupun pasca post pandemik, dan utamanya kalau kita perhatikan, kalau dari sudut ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang benar-benar menjejaskan apa yang dikatakan sebagai rantaian bekalan, the disruption of the supply chain adalah sangat buruk, yang sekaligus kalau kita lihat faktor-faktornya itu antara lain adalah geopolitik, perang Rusia Ukraine, yang sekaligus melibatkan mereka dua-dua negara itu adalah antara pembekal minyak mentah dan juga gandum, jagung dan sebagainya, antara yang terbesar di dunia. Dan pastinya supply chain dari sudut itu
urea dan bahan input pertanian dan sebagainya, itu akan tenaga dan sebagainya pasti, ya. Yang juga sekaligus terbeban ataupun aggravated, ya, menjadi lebih parah dengan perubahan iklim, ya. Dan perubahan iklim itu kurang lebih 25% production ataupun pengeluaran pertanian juga terjejas. Dan kalau diambil dari sudut negara-negara kita ini ada satu lagi faktor yang menjadikan lebih parah, ya, pandemik baru-baru ini, kerana kita terjerumus dalam satu krisis politik. Kalau yang dua itu adalah datangnya dari Tuhan, ya, berlaku secara semula jadi, tidak kita pinta dan tidak kita undang, tetapi yang menjadikan negara lebih parah lagi dari sudut pengurusannya, pengurusan ekonomi dan kehidupan negara, pentadbiran segalanya, adalah kerana krisis politik yang dicetuskan, ya, yang saya istilahkan dengan self-inflicted, ya. Itu bukan ciptaan Tuhan, itu adalah akibat dari kerakusan, ya, ketamakan pihak elit politik yang terus-terusan, ya, dalam Parlimen ke-14 membawa negara ini ke satu tahap keberontakan politik yang tidak ada tolok bandingnya. Nah, kita keluar dari situ 15GE, kita sudah agak, you know, bertuah kerana kalaupun tak siapa menang, PAS tak menang, BN tak menang, PN pun tak menang, tetapi dengan tidak menangnya itu, Allah sudah semacam mentakdirkan, dan dalam takdir Allah itu penubuhan sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan dengan kebijaksanaan di bawah kedudukan di Pertuan Agong, ya, yang pada awalnya memberi ruang kepada Tan Sri Mahyudin PM8 itu, tetapi nampaknya memang tak ada kesungguhan dan tak ada niat dan tak ada kehendak dia untuk mewujudkan satu kestabilan politik. Lantas kerana keangkuhan itu, ini yang di Pertuan Agong memberikan peluang kepada figura yang sekian lama, 23 tahun, 23 atau 25 tahun, ya, berjuang untuk membuat reform dan reformasi negara ini, diberikan peluang. Lantas beliau, ya, mungkin, ya, dengan kesungguhan dan dengan sifat beliau yang mengangkat dan mementingkan negara dan rakyat, ya, sedia untuk membuat kerajaan perpaduan itu. Dan kami menang Pakatan Harapan dengan 82, ya. Dan kalau ambil saja Barisan Nasional 30, sudah cukup. Simple majority. Simple majority, ya. Dan bertambahan dengan GPS 23, warisan dan yang lain itu, akhirnya kita menyaksikan sebuah kerajaan yang stabil. 148, ya. Ada yang kata kalau betul lah nak lari, masih boleh lagi 118, Tan Sri. Tapi kita yakin dengan gandingan Barisan Nasional, ya, dengan Pakatan yang tidak pernah kita mimpi pun. Ini dia. Ini yang saya maksudkan dengan apa yang menjadi takdir dan tadbir Allah. Tuan Zan, ya, saya nak, kalau diizinkan, ya, ada perkaranya yang kita sangat-sangat berhajat. Hajatnya nak menang. Tapi Allah tak menang kita. Ada perkara yang kita benci, maknanya tapi ia baik bagi kita. Ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Fa'asa an tukrihu syai'an, ya. Fa'asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kau tidak sangat tapi tak baik bagi kau. Ada benda yang kau benci sangat baik bagi kau. Allah tahu, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Saya bermula begitu. Tuan, ya. Dari segi apa? Apa yang kita capai dan yang saya kira semacam isyarat, kalau tidak pun anugerah Allah dalam memberikan kita kestabilan politik dan keamanan ini, untuk kita pacu kembali, reset, ya, reset ekonomi, bukan ekonomi saja, reset the whole country yang sudah hancur hampir, ya, dengan tadi kita sebut bukan pandemik dan perubahan iklim saja, tapi manusiawi yang bersifat sangat rakus itu. Ya, jadi untuk mentadbir sebuah negara yang sudah satu penggal parlimen 5 tahun sudah hancur begitu, yang
lepas tu kita tak apalah, itu sejarah. Tetapi dengan 8 bulan untuk kita pulih segalanya, itu hampir mustahil. Jadi dalam pada itu pun, Dr. Azlan, dan para pendengar sekalian, ya, Tan Sri, saya boleh mengatakan bahawa performance kerajaan performance kerajaan perpaduan ini, in all humility lah, dengan segala rendahnya, saya rasa very commendable lah, Tan Sri, ya. Kalau kita perhatikan, ya, awal-awal kita berdepan dengan cabaran kos sara hidup, inflasi, tekanan semua itu. Tapi hari ini, ya, dengan kesungguhan kebijaksanaan Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan juga think-tanknya, sekali dengan semua yang terlibat, bisa interministerial juga, KPDN-nya, ya, dan semuanya yang lain, sebagai satu tim, saya melihat bahawa kita menyaksikan bibit-bibit, ya, bibit-bibit rangkaan ataupun bibit-bibit untuk meletakkan kita di atas trajectory kembali to reset and come back better, push, maknanya dengan segala yang hari ini saya lihat, we are ready to push for the next, for the next leap pada saya. Dan apa yang dibentangkan mutakhir sekali oleh Yang Berhormat Perdana Menteri selaku sifatnya Menteri Keuangan, that 7 penanda aras itu bagi saya. Sebab tu saya tengok kawan saya KJ dan Syariah Hamdan pun spontan menerimanya. Dan kalau saya nanti kita berbincangkan, saya perhatikan satu persatu itu, ia sekaligus menyangkut segala-gala yang diperlukan. From the structural change of the economy to the importance of investment, competitiveness, moving into higher value-added industries. Segalanya itu pada saya, nanti kita hurai, itulah dia prasyarat untuk kita kembali, insya-Allah, menjadi satu negara yang antara negara yang memacu pertumbuhan ASEAN dan kembali menjadi to assume that Asian Tiger role satu masa dahulu. Dan itu saya kira terlalu saya terperangkap dengan ekonomi, tetapi yang lebih penting, Dr. Azlan, adalah bagaimana PMX mengembalikan nilai manusiawi itu, madani itu, yang kalau saya ringkaskan, memberi erti dan the moral compass of this nation to again, rebuild and build better, sebuah negara yang akan dapat mengertikan ertinya sebuah negara yang sifatnya apa istilahnya dalam bahasa ini, kemajmukan, kepelbagaian yang hampir sempurna itu, apabila PMX mengangkat madani, dan madani itu dikembalikan kepada Madinah, dan bagaimana Madinah itu Rasulullah memberikan kepemimpinannya kepada semua agama, budaya, kabilah, etnik, ya, dan apa yang ada di Madinah itu, we are a microcosm of Madinah because we are truly plural dan diverse. Saya ingat di sinilah letak istimewanya kepimpinan Islam yang dikemudi oleh PMX, benar-benar dapat mengangkat kembali erti besarnya syariah, memberikan apapun dalam kemestian. Nanti kita boleh syarah benda itu, tetapi yang paling mustahak, mampu ataupun bukan saja mampu, makna secara jelas, ya, mengertikan Islam yang celebrate, Islam yang menyantuni dan mengangkat ertinya negara yang majmuk, di mana semua mendapat perlindungan dan naungan di bawah kerajaan dan pemerintahan ini. Inilah ertinya Islam mengangkat karamah insaniyah, kemuliaan insan, dan tidak ada siapa yang akan didiskriminasi atas dasar kaum, atas dasar agama, pegangan agama, dan ini pada saya lebih besar daripada ekonomi. Karena this is the very fabric
of the refounding of a nation. Kita mau kembali ya mengertikan ertinya sebuah negara bangsa itu. Maaf panjang sangat tu. Tapi itulah yang dapat saya rangkumkan pada awalnya. Baik, terima kasih Tan Sri. Tan Sri, pada pemerintahan yang era yang lepas 5 tahun yang lepas, kita banyak kritik dan kita agak vokal apabila menyentuh aspek ekonomi kerana pada pendapat kita pada ketika itu banyak inisiatif yang dilakukan hanya bersifat piecemeal. The keyword di sini ialah piecemeal yang tidak mampu memberi penyelesaian tuntas untuk jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi kalau kita tengok peluncuran ekonomi madani yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara-perkara yang telah digariskan, 7 penanda aras dan kemudian strategi-strategi yang dilakarkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi, kita nampak ianya mencakupi hampir ke semua aspek, yang mana inilah fundamental yang mampu mengatasi piecemeal approach pada ketika itu. Sekarang kita sudah nampak satu keterangkuman dari segi strategi. Adakah Tan Sri bersetuju dengan saya amat bersetuju bila saya baca 40 muka surat yang dibentangkan pada 27 Julai oleh PMX. Maka dalamnya seperti kata Datuk Seri semua dia dah summarize. Tadi dia dah summarize. Tapi dalam pada itu beliau juga Perdana Menteri telah menimbulkan masalah-masalah yang negara menghadapi sekarang. Contohnya kita dalam middle income trap, maknanya gaji itu masih rendah lagi, purata gaji bagi terutamanya pekerja-pekerja muda, 2,250 disebut. Maka gaji ini akan ditingkatkan kepada 45% daripada jumlah pendapatan. Dalam RMK 12 dia kata 40%, tapi PMX telah meningkatkan tanda aras kepada 45%. Jadi banyak perkara yang dikatakan tentang masalah-masalah dari segi struktur ekonomi. Sebab tu objektif ekonomi madani ini dua perkara utama. Satu, menstruktur semula ekonomi untuk menjadi peneraju ekonomi Asia Tenggara. Yang keduanya, hasil daripada kekayaan ekonomi ini di-share dengan rakyat supaya kualiti hidup rakyat ni meningkat. Jadi objektif ni amat murni. Kalau kita tengok definisi ekonomi madani itu sendiri ialah inklusif. Ekonomi yang orang kata sustainable, ekonomi yang inovatif, kreatif, dari segi green technology dan sebagainya, ekonomi yang bukan untuk setahun 2 tahun, tapi untuk jangka masa panjang. Jadi dalam perkara yang disentuh, bukan saja seperti mana piecemeal 5 tahun sebelum PRU 15, banyak kegagalan, ekonomi pun merundung, pelabur-pelabur asing pun berlari. Contohnya di Sabah Jaya tempat saya pun, IBM tutup, banyak syarikat yang tutup. Syarikat tempatan pun banyak yang tutup, yang meniaga kedai makan dan sebagainya. Because customer menghadapi masalah. Jadi banyak syarikat-syarikat. Tapi dengan ekonomi madani ini dah ada hala 7. Dah ada hala 7 yang jelas, tanda arah yang 7 yang Datuk cakap tu. Kita kupas satu demi satu yang akan menerajui ekonomi ke arah pembangunan yang lebih teratur. Dari segi beliau menyebut tentang Industrial Master Plan yang akan diumumkan, hala 7 pembangunan sektor E&E dan sebagainya. Kita tengok beliau juga telah mengumumkan Tesla masuk. Jadi masa 5 tahun yang lepas banyak lagi. Sekarang masuk Samsung. Dan juga Sumitomo. Yang latest Infineon. Hari ni dia sebut 5 bilion. Expansion. Jadi perkara-perkara ni penting. Perkara ni penting kerana dengan investment ini, maka peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan, hasil kerajaan juga bertambah. Kita diversify. Kita tak boleh bergantung kepada hasil petroleum saja.
Kita kena diversify. Itulah dia kata struktur sumber ekonomi dari segi pertanian, rancangan tanah dan sebagainya, self-sufficiency disebut, dan green tech banyak. Going forward ni, electric car, carbon free teknologi, solar dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang futuristik juga telah disebut di sini. Maknanya PMX ni berpandangan jauh, visionary. Bukan untuk langkah immediate ada juga. Contohnya payung ramah untuk tackle inflasi, dari segi kesihatan, klinik-klinik nak diperbanyakkan dan diperbaiki, yang mana daim, sekolah-sekolah dan sebagainya, immediately dia tackle ni. Dari segi inflasi, dari segi kemiskinan dan sebagainya. Yang itu immediate. Long term untuk pembangunan, ada banyak lagi perancangan. Jadi saya stop sini dulu, kita bincang lagi. Saya nak minta Tan Sri sambung sikit saja lagi tentang satu strategi utama yang saya rasa mungkin masyarakat di luar bandar, mungkin ibu ayah kita di kampung masih susah nak faham ni kerana konsep raising the floor and raising the shilling, meningkatkan paras lantai dan juga harga shilling itu, kita nampak dalam istilah ekonominya ada elevation, nak menaikkan satu tahap ekonomi kita ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya perlu wujud pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan sebagainya. Mungkin Tan Sri boleh cuba pemudahkan pemahaman bagi mereka yang bukan ada background ekonomi. Ya, dari segi productivity, maknanya kalau kita sumbang bekerja 8 jam dan sebagainya, menyumbang kepada industri atau firma kita, tapi gaji kita kalau dibanding dengan Singapura masih jauh. Jadi di antara golongan yang jadi CEO, saya bukan nak suruh kurang gaji CEO ke apa ke. Gaji mereka ni ada yang 20-30 kali ganda. Tapi gaji pekerja big level dan yang bawah ni sangat rendah. Jadi yang ni pun kita kena raise supaya orang kita ni banyak yang cerdik pandai dari segi skill ni, tak lari ke negara lain untuk bekerja. Jadi kita ni terpaksa duduk dalam middle income track dan kita employ daripada Indonesia, Myanmar, Bangladesh for cheap labor. Jadi ekonomi ni tak berkembang lah. Teknologi dan sebagainya pergi ke negara jiran yang so kita harus manpower kita yang skill, technical ni kita simpan, naikkan gaji. Dari segi ekonomi dan sebagainya, negara pun dapat hasil pendapatan. Bila hasil negara meningkat, limpahan pergi kepada bantuan kepada rakyat. Jadi rakyat pun akan hidup senang. Inilah kata raising the floor and ceiling. Satu lagi perkara saya sebelum lupa, sebagai bekas KSU perbendaraan, satu perkara yang di-highlight amat penting, iaitu hutang negara. Itu juga disebut sebagai satu masalah besar yang negara sedang hadapi. Masa 2017, hutang negara 686 bilion. Tapi bila 5 tahun pemerintahan oleh pihak yang ambil alih itu, dia dah almost triple. Sekarang ni 1.5 trilion. Jadi pinjaman dibuat dan sebagainya, saya tak faham. Kenapa keadaan ni jadi dalam tempoh 5 tahun? Sekarang PMX menghadapi masalah besar. Disebutnya 16% daripada hasil kerajaan ni nak bayar hutang. Jadi macam mana duit itu nak pergi kepada pembangunan? Jadi generasi akan datang pun akan menghadapi masalah. Itulah satu strategi. Tanda aras yang penting disebut nak mengurangkan defisit fiskal kepada 3% dan juga bagaimana kita nak mengurus kewangan secara madani, secara looking forward, futuristic, management of debt, financial management dan sebagainya. Ini boleh dilakukan. Ini semuanya tepuk dada, tanya selera, pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat boleh buat. Baik, antara komen-komen penganalisa dan pakar-pakar kewangan, apabila mereka melihat peluncuran ekonomi madani ini dibuat mereka menjangkakan kalaulah ini boleh dilakukan mengikut kerangka yang telah ditetapkan, tidak mustahil dalam tempoh 10 tahun kita akan kembali semula ke satu tahap yang kita inginkan. Jadi
ramai orang mengkritik 10 tahun ini satu jangka masa yang lama. Tapi kalau kita tengok tawaran-tawaran manifesto oleh Perikatan Nasional, contohnya di Kedah, yang perkara yang menarik perhatian saya di Kedah ialah dikatakan bahawa dalam tempoh 30 tahun akan diwujudkan 100,000 peluang pekerjaan. Kalau 10 tahun lama, mesti 30 tahun untuk create 100,000 peluang pekerjaan. Ini pada saya dia jadi zaman Jurassic dah ni, zaman dinosaur kita ni. Jadi melihatkan kerangka ekonomi dia, ini memberi isyarat kepada kita bahawa rakyat perlu bersama-sama dengan kerajaan bekerja keras. Tidak kira apa pun parti politik, apa pun ideologi, kita tidak ada pilihan selain bekerja bersama untuk mencapai apa yang diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Hari ini, reform ataupun penambahbaikan mesti mengambil pendekatan whole of society. Itu istilah klise lah, mana istilah yang dipopularkan oleh WHO. Maksud whole of society ni segenap pemegang taruh, yang paling penting rakyat, ya, dan kerajaan, industri, employers, ya, union, ya, dan semua, ya, daripada yang sektor formal, private, informal. Dengan kata lain, untuk memacu pada akhirnya sebuah ekonomi yang vibrant, yang mapan, tidak cukup dengan blueprint. Blueprint itu penting sebab ia adalah seumpama peta. Nak sampai ke satu destinasi perlu ada peta. Kompasnya, ya. Tetapi kita sudah tahu economic transformasi, minta maaf Tan Sri, ya, Datuk Seri Najib itu pun bukan tidak kurang hebatnya. Bukan tidak kurang hebatnya. Ya, saya menulis buku Najibnomics. Ya. Antara the boon or bane of life. Tetapi seperti mana Dr. Azlan sebutkan tadi, di sinilah kalau benar-benar ya rakyat mahukan perubahan dan perubahan atau islah yang disebutkan, ya, penambahbaikan yang reform yang dimaukan oleh PMX. Betul. Ia tidak akan dapat dilakukan oleh kerajaan dari segi eksekutif saja. Kita dalam parlimen pun kita tengok ada front bench. Front bench itu PM dengan kabinet dia. Dan kita ada backbench. Orang macam saya backbench. Ya, tapi sekarang ini kita sudah ada Parliamentary Select Committee. Itu penting kerana Parliamentary Select Committee atau jawatan kuasa pilihan khas Parlimen ada 10. Dia sekarang ini berperanan secara bipartisan. Kami backbench dengan opposition bench bersekali bergabung. Ya. Jadi dalam Parlimen itu sendiri kita ada apa yang distilahkan sebagai satu institusi legislatif. PSSC adalah legislative institution, Tan Sri. Ya, ia adalah jawatan kuasa pilihan khas yang kerjanya antara lain adalah untuk menyeimbang eksekutif itu. Dan saya tak teragak-agak untuk menyeimbang secara kritis, secara keras kalau perlu. Apapun bidangnya. Saya mengurusi kesihatan, tapi yang lain, ya, sama ada ekonomi, sama ada pembangunan wanita, semua ada peranan masing-masing. Dan pembangkang dalam ala Westminster dipanggil Her Majesty Royal Opposition. Jadi kalau berperanan sebagai pembangkang, tak sibuk dengan hanya untuk menjatuhkan kerajaan saja, ikut pintu belakang ke mana-mana ke, itu peranan yang baik. Baik, dalam konteks parlimen itu pun satu hal. Tetapi lebih mustahak daripada itu adalah di luar kerangka itu. Apa dia? The stakeholders. The industries, the capitals of industries yang hari ini kita lihat. Kalau benar-benar kita mau memacu, yang Tan Sri sebut daripada awal lagi, apa yang dikatakan sebagai perangkap ekonomi menengah ataupun the middle income trap. Middle income trap itu. Kita sudah lama, maksudnya middle income trap ni kalau untuk pengetahuan yang kurang mendengar istilah ini, kita sudah terlalu lama duduk dalam satu tahap keupayaan ekonomi yang tidaklah tinggi macam negara-negara maju dan tidaklah rendah macam negara-negara underdeveloped. Kita duduk tengah-tengah tergantung antara bawah tidak, atas pun tidak. For so long. Sudah terlalu lama kita.
Persoalannya bagaimana untuk kita keluar daripada perangkap itu. Ini yang menjadi saya lihat sebagai antara tujuan ekonomi madani yang dibawa dan dicetuskan oleh PMX. Ada dua perkara besar yang saya rasa paling penting. Ya, sebab itu saya akan kembali kepada mengulas apa yang Dr. Azlan sebut. Cuma dua perkara besar. Pertama, untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara ini. Daya saing ekonomi negara inilah yang akan menentukan sejauh mana apa yang dikatakan KDNK, keluaran dalam negara kasar itu adalah keseluruhan ekonomi sebuah negara. Semua ada dalam bentuknya goods ya, barangan dan services, perkhidmatan. Good dan services ini mesti dikeluarkan dalam nilai yang tinggi. Value added punya nilai tambah yang tinggi, yang dengan itu akan dapat menghasilkan gaji yang tinggi. Untuk melakukan ini, ada satu faktor yang penting. Faktor itu, kita telah lama terjejas, adalah investment. Hutang satu hal, tapi investment adalah the key driver, pemacu kepada ekonomi. Ada dua di sana. Satu adalah apa yang dikatakan sebagai pelaburan asing langsung ataupun the FDI. Kedua yang juga penting, orang selalu lupa ni, adalah the DDI ataupun keupayaan kapital daripada dalam kita sendiri, domestic direct investment. Kalau kedua-dua ini, sebab apa? Hanya dengan investment, kedua-duanya, saya tidak kata FDI, saya tidak kata, kombinasi kedua-dua ini, combo dua ini akan dapat menjana industri, menjana pekerjaan, dengan menjana pekerjaan, menjana pendapatan, dan mempergiatkan dan merancakkan ekonomi dan industri, dan hanya dengan ini, kita akan dapat keluar daripada perangkap itu, dan hanya boleh keluar kalau industri itu punya nilai tambah yang tinggi. Bermakna, selepas pandemik ini susah sikit nak faham ni, kita kembali untuk melihat the global value chain. Apa pun bidangnya, E&E, apa pun bidangnya, ya. Dia ada apa yang dikatakan sebagai global value chain, rantaian nilai global itu. Kita sebagai producer, kita nak tengok, apakah kita akan menghasilkan satu-satu produk intermediate sajakah yang nilai tambahnya kecil, hasilnya kecil, keuntungannya kecil, gajinya kecil? Selama mana kita nak begitu? Apabila kita akan menjadi hanya negara yang menghasilkan intermediate goods. Lalu paling penting untuk kita cabar keupayaan terutamanya jadi katakan sebagai PMS ataupun industri ataupun small medium SMEs, PMKS itu ada mikronya, mikro kecil sederhana, semua rangkum sekali. Sejauh mana kita mau mengangkat mereka? Itu kalau PMKS. Tapi our blue chip, our industri-industri yang lebih, the local champions itu mesti juga memacu, ya, dalam semua bidangnya. Not just the old economy or producing products, but as well the new economy. The new economy, the digital, the fintech dan sebagainya. Rangkuman semua ini akan menghasilkan sebuah ekonomi yang dapat mengangkat pendapatan rakyat. Yang disebutkan tadi, antara perkara yang disebutkan oleh PMX adalah peratusan pendapatan buruh, 45% disebutkan oleh Tan Sri. All along, we have always been berapa, Tan Sri? 35, 30? That is what we call as the, bahasa canggihnya dia kata, dipanggil sebagai, income, fractional distribution of income, ataupun pembahagian pendapatan yang lazimnya kembali kepada owners of capital, kapitalis lah, dalam bahasa dulu lah. Ataupun di industri, pemilik-pemilik industri. Hari ini perlu ada kesungguhan kerajaan untuk memastikan bahawa there should be, ya, ataupun perlu ada pengagihan yang lebih adil, yang lebih menasabah, supaya pekerja mendapat gaji yang diistilahkan dalam bahasa hari ini, the progressive wage policy. Yang barulah kita boleh keluar daripada middle income trap. Sebab hanya dengan mempunyai
Ya, hanya dengan mempunyai gaji yang menasabah ini ataupun a higher income, would you get to have household rakyat spending, and with the spending you create a drive for also the second part of yang dikata dalam KDNK itu disebutkan sebagai perbelanjaan C, consumption. So kalau kita kembali nanti ya 101 ekonomi 10 KDNK, apa yang dikatakan sebagai C plus I plus G, X minus M. The first C is consumption. Bila rakyat punya keupayaan purchasing power, ya, disposable income, duit berbelanja kerana gaji yang tinggi, barulah boleh berbelanja. Dan kemudiannya, the next I. The I is the investment. Dengan DDI, FDI, kita pacu habis-habisan. Kalau tidak, kalau kita hanya bergantung kepada G. Selama hari ini, Tan Sri, we have been spending on G. This G is the real culprit sebab kita berbelanja secara pump priming. According to Keynesian theory, betul lah. Bila kita slowing of the economy, kita recession, government must do counter cyclical spending. Kenalah. Tetapi kita ni sudah spending and overspending, Tan Sri. And this is the result of it. Hutang. Tapi hutang yang Tan Sri sebutkan tadi itu lain sikit. Semasa pandemik, PM ke-8 tu, kononnya sangat sayang, dan ini sebabnya saya dipahamkan, orang suka kepada dia, Tan Sri. Orang suka PMS sebab dia sayang pada, tetapi dalam perbelanjaan itulah yang Tan Sri sebut, hutang kita 3 kali ganda. Suddenly, bila PM10 masuk, 1.5 trillion. That is a very wrong way of spending, Tan Sri. Akhirnya dia suruh ambil KWSP, rakyat juga. Saving rakyat pun dia mangsakan. Dia cannibalize the saving, the national saving of the household, Tan Sri. So balik banyak benda yang saya singgung ni. Jadi dengan kata lain, tandanya kita mau keluar daripada income trap, middle income trap. We must have investment. We must have with that kita ada employment, industry become rancak. We are going for the new economy, beside the old economy, beside the production economy. We will have to have, to have the digital economy in place, IR 4.0, semuanya itu memerlukan seluruh rakyat dan stakeholder. Balik kepada soalan Azan tadi ya. You need to do this with the whole of society approach. Apabila seluruh rakyat and every stakeholder, pemegang, bukan saya tak suka lah pemegang taruh, pemegang kepentingan ini, rakyat pertamanya, mesti, it cannot be top down. The dasar must come top down, tapi is bottom up. And then, yang paling penting, sebagai kerajaan, peranan kerajaan, Tan Sri, if I may put it simply, Tan Sri, patutnya begitu saya lama nak sebut pada ni. The role of kerajaan is to provide the correct incentive structure for those, maafkan bahasa Melayunya, peranan kerajaan adalah untuk membekalkan satu struktur polisi yang memberikan segala insentif untuk mereka yang punya kapitalis tadi, atau tak salah cakap kapitalis, tapi those with capital will invest. Tuan tahu tak hari ini, there is a reverse flow. Saya berjumpa dengan beberapa industries punya corporate figure dan sometime on the flight ke apa, they are going away. That DDI have reversed. Tuan, I can quote tapi tak sedap lah quote nama dia orang kan, because they don't look like patriotic keluar untuk menginvest di luar. Tapi kerana kita tidak memberikan insentif yang baik, maka they leave this country. Tapi betul, saya rasa tak suruh saya berhenti, memang saya terus bercakap. Bukan saja masalahnya insentif, tetapi perkara yang paling utama yang saya rasa untuk kita merangsang ekonomi ni, saya tanya pada sampai pada Tan Sri ialah sekarang ini dalam ini sekarang kita berbicara soal investment pelaburan. Dan pelaburan ini banyaknya tersangkut ataupun tersangka disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Inilah yang kita berhadapan dengan pilihan raya negeri dan pilihan raya umum yang hari itu, sampai kita ada hang government, sekarang PRN. Bila kita setengah parti lawan sebelah sana tu
Dia tak mampu untuk bercerita seperti apa yang kita sembang hari ni. Betul, tapi Betul. tak adalah orang minat sangat nak dengar. Tetapi fundamentalnya, kalaulah ahli politik menipu rakyat dengan mengatakan ekonomi tak bagus, kerajaan tak ada hala tuju, kerajaan tak buat apa-apa, kerajaan tak tahu apa dia buat, kerajaan tak ada agenda. Inilah tadi yang diuraikan oleh dengan panjang lebar oleh Datuk Seri Dr. Zul tadi. Dia akan menjejaskan pelaburan dalam negara, pelaburan daripada luar negara, dan akhirnya bukan sahaja kita berhadapan dengan middle income trap, tapi kita berhadapan dengan satu vicious circle yang kita tak boleh keluar. Pemena Tan Sri. Gitaran ganas, ya. Saya melihat ekonomi Madani bila PMX sebut paling tepat pada masanya. The right time. Because you need to address the whole thing. And the whole, secara menyeluruh, secara inklusif dan sebagainya. Bukan tackle satu piecemeal. Parallel. Kita ambil ekonomi Amerika Syarikat. Kenapa ekonomi Amerika Syarikat ni dikatakan high income ataupun developed nation? Dari segi consumption dia strong. Sebab purchasing power rakyat dia tinggi, gaji dia tinggi. Orang Malaysia pun ramai nak bekerja sana. Doktor di Malaysia, doktor di Amerika Syarikat. Apa pun tak apa. Gaji dia mahal. Dan bila purchasing power, rakyat sendiri boleh beli. Tak payah bergantung kepada negara lain nak jual barang. So inilah satu daripada aspek fundamental ekonomi yang disebutkan. Kenapa kita harus menstruktur semula ekonomi dari segi gaji, dari tanda aras yang 7, yang competitiveness dari segi ease of doing business dan sebagainya, tangga ke-12. Jadi parallel kita kena tackle. Bukan saja dari segi policy, PMX telah announce sekarang tugas-tugas menteri yang every cabinet minister harus fahami apa intibati dalam tu. Kalau dia menteri kesihatan, dia perlu aggressive, go the ground, and every civil servant, ketua setiausaha setiap agensi akan bergerak ke arah ekonomi madak ni. Kalau implementation berlaku slack, maka kita akan kembali kepada middle income. Ya, betul, Policy bagus, dasar bagus, implementation very weak. Setiap agensi harus baca 40 muka surat ni, dan bukan itu saja, harus berkembang lagi. Contohnya productivity. Setiap pekerja yang bekerja di kilang ke, bekerja di hospital ke, bekerja di sekolah ke, harus passionate untuk mendidik anak-anak muda ni ataupun menjaga kesihatan anak-anak muda ni dan juga generasi negara ini supaya sihat, yang belajar di sekolah cerdik, lulus dengan baik dan sebagainya. Makanan berhasiat, TVET training dengan teknologi baru dan sebagainya. Everything parallel. Kena tekan semua individu dan sebagainya. Walau dia driver lori ke, dengan ikhlas dia hantar barang, dia membangkitkan orang kata logistik sektor. Jadi ekonomi ini dia ada very diverse. Sebab tu kita kata diversify ekonomi. Disentuh semua. Dari segi services sector, elektronik, pertanian, medical sector, education sector dan sebagainya. Renewable energy. Yang masa depan dan sebagainya. Dan juga syarikat-syarikat permulaan, startup. Disebut juga super. Di mana GLC ditambah geran. Ditambah geran. Saya ingat 400 juta dia tambah geran untuk startup. Jadi perkara-perkara ni harus berkembang ke arah ke hadapan, jangan ke belakang. Itu telah berlaku masa 5 tahun sebelum pilihan raya. Tahun yang kelam. Kabut dan juga political stability. Yang paling utama untuk satu negara maju ialah political stability. Paling utama. Kalau kerajaan tak stabil, rakyat huru-hara, bergaduh sana sini, dan bergaduh dalam media sosial pun satu masalah. Sebab orang luar membaca media sosial kita. Jadi persepsi dia, negara ni dari segi politik tak stabil, duk bergaduh. Nombor 1. Jadi kita harus tackle ini pun, political stability. Sebab tu PRN kali ini haraplah PH dan Barisan Nasional menang besar supaya kerajaan stabil boleh ditunjukkan ke peringkat antarabangsa. Kalau kita tengok selepas PRN
PRU15, rakyat luar dah mula datang nak melabur. Sebab apa? Dia dah nampak kerajaan lebih stabil, ekonomi lebih kokoh, inflasi pun telah menurun. Kita dah nampak bibit-bibit kemajuan. First quarter 5.6% achievement. Dan tahun ni, sepanjang tahun ni, ekonomi kita yang disasarkan 4 hingga 5% ni boleh capai. Kalau boleh kita nak lebih pada 5%. Pergi kepada 6% yang PMX sebut dalam tu. Boleh. Kalau kita usaha, setiap orang ni usaha gigih. Kurangkan cakap politik, supportkan kerajaan dan sebagainya, maka kita akan bergerak. Yang kedua pentingnya, ialah perpaduan. Ini amat penting. Walau dia Melayu, Cina, India, mesti bersatu. Kalau dia miskin, tak kira bangsa, kita tolong. Ekonomi Melayu ni kita kekal. Hisap tanah Melayu ke ataupun hak-hak Bumi Putra, kita masih, kita teruskan. Itu kita tidak sentuh. Jadi kita Secret. dari segi apa ni, masyarakat-masyarakat yang lain, kita treat sama. Dan ekonomi PAI ini kita share. This is the way forward. Ekonomi madani, futuristik, kita tak boleh kata, hak Melayu dah terhakis, kita nak buat proklamasi Melayu dan sebagainya. Kita going backward. Kita dah nak create orang bangsa asing ni jadi kusah. Apa ni? Jadi kita tak mau go backward. Kita baca sejarah apa yang berlaku-berlaku dulu. Jadi kita harus moving forward, bekerjasama antara kaum terus. Kita ada membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, menstruktur semula ekonomi. Jadi dua perkara yang penting. Satu ialah political stability, perpaduan negara ni. Kalau dua ni ada, yang lain support, dari segi pembangunan, dari struktur ekonomi dan sebagainya, negara ni pasti dalam 5 tahun akan datang akan kembali menerajui Asia Tenggara. Saya rasa sejam macam tak cukup. Kita punya terlalu diverse kita punya tajuk. Tapi apa pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak rangkumkan di sini. Kedua-dua panel kita telah berhujah bahawa kesemua perkara yang telah diluncurkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu adalah sesuatu yang diyakini bukan setakat orang parti saja meyakini, tetapi pihak pelabur-pelabur luar. Tesla, kalau dia tak yakin dengan Malaysia, dia takkan nak buka kilang dan juga hidup pejabat dia di sini. Jadi begitu juga dengan pelabur-pelabur lain. Jadi hasil daripada 8 bulan apa yang Datuk Seri Dr. Zul sebut tadi, usaha-usaha menstabilkan untuk reset semula the fundamental itu telah pun berjalan, dan sekarang ialah untuk kita terus melangkah, dan kalau boleh kita tak nak melangkah kerana melangkah ni dia lambat. Kita nak melompat kalau boleh, leapfrog kan, kita nak melompat supaya kita boleh pergi lebih jauh, tetapi ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syaratnya ialah jangan tipu rakyat. Pergi dekat bawah, bagi tahu orang kampung, pilihan raya negeri ni nanti kalau menang banyak, boleh tumbang kerajaan. Jadi, perkara-perkara seperti inilah pemimpin politik Datuk Seri saya pemimpin yang tak sayang, paling tak bertanggungjawab, menipu rakyat dengan agenda yang tak mungkin mereka capai. Mereka tahu mereka tak mungkin capai. Tetapi mereka nak mengajar, contohnya. Mereka yang daripada luar Selangor nak datang ke Selangor, nak mengajar macam mana Selangor boleh lebih baik dari segi ekonominya. Ini pada saya, kalau kita sekolah dulu pun, kalau kawan tak pandai, tiba-tiba datang, ni aku ajar kau macam mana supaya kau boleh dapat nombor 1 dalam kelas. Jadi komen Datuk Seri lah sebagai orang politik melihat perkara yang sedang berlaku minggu ni, minggu depan orang nak mengundi ni. Silakan. Kurang senang untuk untuk terpaksa menyebut hal-hal seperti ini. Sebab konsep penambahbaikan atau yang selalu disebut oleh PMX itu islah. Islah itu artinya, ayat selalu diguna, in uridu ilal islah. Aku tidak mau kecuali untuk menambah baik. Kata Zizan ya. Kalau betul-betul kita nak tambah baik, negeri Selangor ni, dari apapun sudutnya, sumbangan kepada KDNK, Persekutuan 25.5% ya. Baru-baru ini pacuan pertumbuhan kami 11.8 berbanding saya ingat kurang lebih 3.8 average
yang key masa itu. Kalau kita ambil apapun, kalaulah Selangor ni, saya boleh sebutlah, we have iltizam Selangor Penyayang ni. Kalau zaman seorang mantan MB dululah yang akan bertanding di Hulu Kelang ni, dia ada 10 aja Tan Sri. Bawah yang Menteri Besar sekarang ni 46 iltizam. Iltizam di Selangor. Saya boleh cerita, it's from the cradle to the grave, Tan Sri. Daripada Buayan sampailah ke Liang Lahat, kerajaan negeri ini memunggah kekayaan negeri ini untuk memastikan kemakmuran negeri ini dikecapi oleh semua lapisan rakyat. Tidak kira apa agama, budaya dan bangsa. Despite that, di samping itu pula, masih ada lagi cash reserve, Tan Sri, 3.8 billion. Saya boleh terangkan tentang iltizam Penyayang ni. Bukan saja tentang kesihatan, Tan Sri. All the screening, cancer, sekarang ni kardiak pula. Saya adalah sebahagian daripada itu. So, tim Selpac ini, ya, Selangor Public Health Advisory Council, dulunya STFC. Kita jaga rakyat kita. Bagaimana Tan Sri kata tadi? A productive nation can only come from healthy, productive citizen. Sebuah negara yang hebat ekonominya mesti bermula dengan rakyat yang sihat. Termasuk antara lain mental health. Kalau kita pergi kepada iltizam Penyayang itu bermula dengan memperkasakan rakyat. Kemudian pendidikan. Kemudian keusahawanan. Perumahan. Saya nak sampai pada poin saya ni. Despite semua ni, yang kita pun kata kita bukanlah sempurna. Masih banyak room for improvement. Dan kita mengakui masih lagi banyak yang kita akan lakukan. Dan kita ada rancangan Selangor pertama akan menjana 20,000 pekerjaan kurang lebih. Poin saya, kalau inilah profil negeri yang dipimpin oleh Kerajaan Pakatan Harapan satu masa dulu dan Kerajaan Perpaduan hari ini di negeri Selangor, begitu juga negeri Sembilan dan Pulau Pinang dan Tazizan. Kalau nak diganti dengan kepimpinan kerajaan yang macam mana agaknya Dr. Azizan, yang masih lagi bergelut dengan air bersih yang patutnya air bersih, tapi dibekalkan rakyat hanya air saya tak cakap lah. Ya. Kalau begitulah negeri yang dipimpin oleh membangun bersama Islam itu, air bersih itu adalah salah satu fundamental dalam maqasid syariah. Tujuan syariah membekalkan apa? Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda. Bukan harta benda itu je. Maknanya harta benda itu memacu pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Itu maksudnya. Bukan jaga harta benda macam mana setengah orang, tak maaf lah, setengah ustaz dia kata jaga harta benda, disuruh zakat. Itu je. Dia menjaga, maksudnya, memaknakan itu adalah the well-being. Itu maqasid. Tujuan syariah adalah untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akhirnya, kalau air bersih pun tak ada, Dr. Azizan, nak jaga kemakmuran macam mana? Kebersihan yang basic. Nah, poin tak habis poin lagi tu. Itu baru intro tu. Poinnya adalah nak tukar yang di Selangor, Negeri Sembilan dan Penang itu dengan apa yang ada di Kelantan dan Terengganu dan Kedah itu kan. Itu bukan konsep Islah. Islah ni artinya berubah daripada satu yang baik kepada satu yang lebih baik. Itu Islah. Nah, saya minta sungguh-sungguh mengundi Islam Melayu khususnya, fikir-fikirkan. Jangan terperangkap dengan TikTok yang hanya menggunakan agama secara sempit, perkauman secara sengit untuk tak boleh undi Pakatan Harapan ni kena ada DAP. Apakah itu? Apakah itu yang diajar oleh Rasulullah? Rasulullah mengajar dalam pemeteraian janji Hilful Fudul. Rasulullah mengatakan dalam perjanjian Hilful Fudul itu perjanjian antara Islam dan yang lain.
Maksudnya apabila Rasulullah menghimbau peristiwa itu, Rasulullah menyebutkan, kalaulah aku diajak untuk bersama menegakkan keadilan, membenteras kezaliman yang dilihat pada umurnya 10 tahun di kota Mekah itu setelah peperangan Fujur, ramai orang-orang marhain yang bawahan yang dizalimi. Apabila Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul, dia mengingatkan kembali peristiwa itu. Lepas itu dia kata, andainya, dia kata, kalau aku diajak untuk memeterai perjanjian seperti itu, maknanya agenda dalam kerangka membina keadilan, kemakmuran, kesejahteraan sebuah kota Madinah. Masa itu di Madinah, Rasulullah kata, la ajabtu, pasti aku akan menerima. Saya ingat sangat jelas dengan hujah ini. Bila Rasulullah menyebutkan, laqad syahidtu fi baiti umumati Abdullah ibn Judah. Aku menyaksikan pemeteraian perjanjian Hilful Fudul itu. Perjanjian yang baik katanya. Hilful Fudul itu perjanjian yang baik. Dan kalau aku setelah menjadi Rasul ini, diminta untuk memeterai kembali perjanjian ini, perjanjian itu bukan yang Islam dengan Islam. Islam dengan yang lain. Islam dengan yang lain itu adalah Islam yang dengan agama lain, parti yang bukan, ya. Itu maksudnya dalam masyarakat majmuk. Kita adalah masyarakat majmuk. Ini adalah contoh teladan Rasulullah. Macam mana you kata, apabila ada je DAP dah kata mengancam Islam, mengancam Melayu. Ini saya nak sebutkan di hadapan tuan-tuan. Saya minta maaf, saya bukan orang agama, bukan orang train agama, tapi saya sangat membacakan hal-hal ini. Saya pun pernah dididik oleh orang-orang yang cukup besar pegangan agama mereka. Rasulullah kata, kalaulah aku sekali lagi diundang dalam framework pemeteraian perjanjian untuk dalam sebuah negara bangsa, kita yang berbilang kaum ni Tan Sri, mesti bersama. Kerana ada DAP, you nak menggunakan itu, memomokkan the bogeyman of DAP, that is very wrong. That is very un-Islamic. That is bukan dalam sejajar dengan anjuran pengajaran Rasulullah SAW. I say it with all the certainty. Because ini adalah jelas. Jadi, maaflah, kalau kita nak balik ataupun nak ditukar menjadi satu yang ke belakang, the great march backward, walaupun slogannya Tan Sri, membangun bersama Islam. Minta maaflah ya. Tapi sehingga hari ini, saya tak nampak Islamnya itu di mana kecuali, ialah iman, ya, dan pakaiannya itu jelas Islam. Tapi dari sudut penghayatannya, muamalatnya, sebab siasat itu muamalat. Dan dari sudut maqasid dan tujuan-tujuan besar syariah, ya, khasnya menjaga kesejahteraan rakyatnya itu, minta maaf. Mungkin Selangor, mungkin Negeri Sembilan, mungkin Pulau Pinang. Terpaksa mereka ambil sedikit dengan sifat tawaduk untuk belajar sikit daripada cara-cara takbir urus tata kelola. Itu tak masuk hal-hal tata kelola yang ya. Tan Sri, saya ingat perkara ini sangat penting. Kita semua belajar Tan Sri. Kita semua improve ourselves Tan Sri. We may have done, mistake. Kita mungkin telah melakukan apapun. Tapi dalam semangat perpaduan ini, kita saling belajar. Kita saling berusaha untuk islah. Ya, I understand. We all have got our shortcomings. Tetapi buat hari ini, dan kita akan perbaiki Tan Sri. Buat hari ini, Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan pada tahap yang performance yang begitu baik, masih ada ruang untuk kita, bukan sempurna, untuk perbaiki. Takkanlah kita nak tukar kepada satu yang menjadi tidak baik. Itu yang menjadi soalan yang paling besar yang pengundi-pengundi mesti. Sebab itu konsepnya salah dari sudut islah. Islah artinya memperbaiki dari satu keadaan menjadi satu yang lebih baik, bukan ke belakang. Ini yang patut kita nyatakan secara jelas kepada pengundi-pengundi. Kalaulah kita berkata kita membangun bersama Islam, memperjuangkan Islam dan nilai-nilai itu amat ditekankan, mana mungkin pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional boleh bersetuju dengan Yang Berhormat Menteri Besar Kedah yang dan saya ingat hari ini orang tengok dari akhlaknya dengan semua orang, kemudian banyak ini kenyataan berbohong yang disiarkan dalam media. Hari ini tak kenal, besok kenal sikit, lusa memang betul ada ambil gambar, lusa memang betul saya ada hantar surat. Jadi ini yang rakyat sedang keliru, Datuk dan juga Tan Sri. Dalam satu sisi kita bercakap soal Islam yang syumul, tetapi kita seolah-olah
apa ni orang kata kemunafikan dari segi akhlak itu, akhlak yang tak bagus pun kita kata okey, tak ada salahnya. Dan hari ini kalau kita tengok tawaran Selangor yang diumumkan oleh Perikatan Nasional contohnya, salah satu manifesto ialah Perikatan Nasional ialah dia nak melindungi institusi raja, nak melindungi Sultan kemuliaan Sultan Selangor. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tak pernah menegur Yang Berhormat Menteri Besar Kedah yang sedang disiasat di bawah Aktah Sultan kerana bermasalah mencerca, menghina kemuliaan Kebawah Duli Sultan Selangor dan juga yang di Pertuan Agong. Ada 2 charges di bawah Aktah Sultan. Jadi they are conflicting themselves. Jadi siapa-siapa nak jawab? Saya bagi Tan Sri kot. Dia dah banyak cakap. Of course, rakyat pun kalau dia follow media sosial dan sebagainya, dia tahu the character dan juga apa yang sedang berlaku lah, siapa di pihak yang benar dan sebagainya. Sebab tu amat penting PMX telah umumkan ekonomi madani. Kalau nak diterjemahkan kepada seluruh negara, setiap negeri, maka senanglah kalau kerajaan-kerajaan itu dipimpin oleh kerajaan yang menerajui di peringkat pusat. Dan kalau kerajaan negeri ini berlainan dengan kerajaan pusat, polisinya lain dan sebagainya, maka sukar rakyat di negeri-negeri tersebut. Jadi di Selangor ni telah membangun dengan begitu pesat negeri yang paling kaya dengan pengurusan yang begitu tendus dan baik. Buat apa nak tukarkan benda yang bagus? Yang dah baik. Yang baik tambah baik, okey. Tambah baik. Itu yang Jadi negeri-negeri ironis dia. yang kurang membangun seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah dan sebagainya, kalau nak sama-sama membangun dalam arus ekonomi madani ini, maka kita harus tukarkan kerajaan ni secara ikhlas dari hati saya. Saya dari hati saya. Dan kita dah tengok berapa tahun Kelantan ditadbir, 33 tahun. Kita tengok pembangunan, kita pergi ke kampung-kampung. Saya lahir daripada Kelantan. Kita pergi ke hulu-hulu, masih lagi 33 tahun yang dahulu. Dari segi bekalan air pun Datuk Seri dah sebut. Dari segi pembangunan, dari segi pendidikan, mungkin mereka harus berhijrah. Saya pun berhijrah. Saya ni 40 tahun dulu berhijrah ke KL. Jadi sebab tak ada peluang pekerjaan, tak ada pembangunan yang seiring dengan pembangunan moden, futuristik dan sebagainya. Jadi kalau negeri-negeri di pantai timur dengan adanya ECRL semua ni, maka pembangunan universiti dan sebagainya, industri pun boleh diletakkan di negeri-negeri pantai timur, di Kedah dan sebagainya, pembangunan. Jadi rakyat di negeri-negeri tersebut tidak perlu berhijrah lagi. Jadi kita ada spread of development juga di Sabah Sarawak. Jadi sebagai akhir kata, fikir-fikirlah. Fikir-fikir. Apa yang kita undi, apa yang kita buat akan balik kepada kita sendiri. Kalau itu yang kita nak, maka itu yang kita dapat. Allah Maha Adil. Maha Adil. Jadi sebagai sekarang penduduk di Selangor, saya haraplah penduduk Selangor terus sokong kerajaan perpaduan, dan saya sebagai penduduk di Cyberjaya yang sebahagian daripada N55 Dengkil, saya pun kena sokong sikitlah calon saya Nur Azli Said. Jadi undilah Nur Azli Said di Dun Dengkil, dia panggil Dengkil. Ya, mungkin saya juga mengambil peluang. Ya, ini itulah saya keluar daripada berkempen kerana saya yakin saya punya tanggungjawab amanah untuk membuat sedikit penerangan bersama dengan Tan Sri, mengongsi sedikit pengamatan saya, dan 3 tun di bawah saya, di bawah Parlimen Kuala Selangor P96 ini, N10-nya Bukit Malawati, N11 Ijuk dan juga N12 Jeram yang diwakili oleh Datuk Jahya daripada BN, Ijuk Cikgu Amidi daripada PH, dan juga Stephen Subramaniam di Bukit Melawati. Yang saya menyebutkan ini kerana sangat mustahak untuk kita, saya rangkumkan dengan ada pepatah saying in English, a wise saying
dengan izin ya, satu kata-kata hikmah yang saya perhatikan memang banyak kebenarannya. Ya, berbunyi begini, the people get the government they deserve. Kerana nak terjemah tu Tan Sri ya. Rakyat itu akan mendapat kerajaan yang mereka Deserve. Sepatutnya lah yang mereka dapat. Yang mereka layak. Ya. Atau yang bukan layak. Yang begitulah. Lebih kurang macam itulah. Maknanya kalau saya ulangi, the people get the government they deserve. Kalau kita benar-benar rakyat yang mahukan pembangunan, kesejahteraan, keamanan, kestabilan, kemakmuran, maka kerajaan yang kita dapat itu akan benar-benar ya bangun mentadbir untuk memberikan apa yang rakyat deserve, apa yang layak bagi rakyat itu. Tapi kalau terus-terusan kita mau mengekalkan sebuah kerajaan yang jelas sudah gagal, begitu juga lah maksud pepatah tadi. Itulah kerajaan yang mereka layak terima. Dan mereka tidak akan keluar daripada perangkap itu, Tan Sri. Kan? Sebab apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya kita tidak akan dapat merubah kecuali kita merubah. Ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Jadi ini penting saya sebutkan pada pengundi-pengundi. Ya, kita tepuk dada, kita tanya keimanan, keyakinan kita. Apakah benar-benar kerajaan ini yang kita mahu? Ataukah memang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita membuat perubahan dan islah supaya kita mendapat satu yang lebih baik. Islah itu berarti pindah dari satu keadaan yang baik kepada satu yang lebih baik, atau keadaan yang tidak baik ke satu keadaan yang baik. Wallahu a'lam. Saya pun jutaan maaf andainya kalau kata-kata saya tadi sedikit mengguris kawan-kawan, khususnya kawan-kawan lama saya daripada Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada Bersatu. Memang saya tidak sengajakan sama sekali, tetapi demi untuk menegakkan kebenaran dan membuat pencerahan sedikit ini, saya terpaksa berkongsi begini. Terima kasih Dr. Azizan, terima kasih Tan Sri sebab kita berkongsi pentas ini. Penjelasan yang sangat tuntas daripada kedua-dua panelis kita, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad dan Dr. Tan Sri Dewan Syarikat. Kerana jangan kita sempitkan kefahaman kita tentang soal pentadbiran negeri ini hanya soal syurga neraka saja, sedangkan bab muamalah ada banyak perkara bila negara kita nak lebih membangun, lebih rancak, lebih agresif dari sudut pendekatan ekonomi, negeri-negeri lain harus menyambut sama. Kerana apa yang kita takuti nanti ialah kalau kita punya pemimpin yang asyik menyalahkan, kalau sekarang ni saya tengok di TikTok penuh dengan kenyataan seorang pemimpin negeri Kelantan, dan dia menyalahkan ini masalah air, ini bukan masalah kerajaan negeri, ini semua masalah pusat. Ini masalahnya semua dia cetuskan oleh pusat. Pusat zalim, kerajaan negeri dia anak terikan. Jadi alasan ini saya dengar masa saya kecil dulu. Masa saya kecil dulu sampai sekarang tak ada rambut pun saya dengar alasan yang sama. Jadi kalau kita ada pemimpin macam Datuk Sri Dr. Zul sebut, kalau kita ada pemimpin yang asyik menuding jari kepada orang dan berterusan tuan-tuan dan puan akan mendapat pemimpin seperti ini, maka jangan harapkan apa-apa dari segi pembangunan. Boleh, silakan. Kita tengok negeri-negeri yang di pantai timur dan sebagainya. Ada kekurangan profesional dari segi pengurusan yang mempunyai vision macam mana PMX bentangkan dalam ekonomi madani. Kalau ramai profesional yang memimpin negeri, teknokrats dari segi dan sebagainya, bukan saja dari satu bidang tapi pelbagai, negeri itu boleh maju sendiri. Walaupun Selangor kita tengok dengan pengurusan yang profesional dan sebagainya dalam pentadbiran, maka negeri itu boleh menarik pelaburan dan sebagainya, pendidikan, jadi kemajuan. Jadi inilah kita nak profesional dari segi yang mindanya terbuka. Islam memang kita ni Islam, sembahyang dan sebagainya, Allah dan sebagainya. Tapi perlu ada perkara-perkara lain dalam hidup ni kalau nak kemajuan. Dan saya lupa nak sebut, jangan takut dimomokkan tentang DAP. Kerana kerajaan yang ada DAP dalamnya sekarang ini pun peruntukan kepada Islam itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Program UFAS, program tahfiz di tadika kemas, jabatan-jabatan yang berkaitan dengan agama Islam diperkasa tanpa ada
sepatah pun halangan ataupun bantahan daripada DAP. Jadi tak ada bukti setakat ini, tak ada bukti lagi apa yang dibomok-bomokkan, yang dimainkan di kawasan-kawasan yang dominan Melayu hanya untuk mendapatkan sokongan. Saya rasa enough is enough. Kita move on dan kita harapkan kebijaksanaan pengundi lah. Ini jangan salahkan pemimpin nanti ya. Sekarang proses memilih pemimpin. Proses memilih pemimpin ada di tangan pengundi. Jadi kalau jadi apa-apa selepas 12 hari bulan, maka kalau kita dapat nanti macam Datuk Seri Dr. Zul sebut, kalau dapat pemimpin yang kelakar, pemimpin pelawak, maka itulah yang akan memimpin negeri masing-masing 5 tahun ke hadapan. Sedangkan negeri-negeri lain sedang sibuk memacu, manakala rakyat negeri lain sibuk berhijrah untuk bekerja di bawah negeri yang dipimpin antaranya oleh pemimpin DAP yang ada di negeri. Jadi jangan begitu jangan begitu sempit lah pemikiran kita. Kita kena cakap ni, tadi inilah realiti. Ini realiti. Jadi kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Tenang-tenangkan diri anda, rasional, cari logiknya. Syurga neraka bukan manusia yang tentukan, itu adalah ketentuan dan sesuka hati Allah lah. Nak terima ke, kita nampak hari orang tu jahat, tapi kalau Allah nak ampunkan dia, Allah nak mengangkat darjah dia, itu sesuka hati Allah. Itu bukan kerja manusia. Tiket syurga bukan ada pada PAS. Tiket syurga dia tak pegang. Jadi jangan memanipulasi. Semua orang berhak masuk syurga selagi dia mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cepat dengan lambat aja. Wallahualam, kita tak tahu. Sesuka hati Allah lah, atas kasih sayang dan limpah rahmatnya lah yang akan kita terima tak terima, itu bergantung kepada amalan masing-masing. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Tan Sri. Sama-sama. Alright.